على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang senayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang senayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Safinatun Najah. Terima kasih kepada saudara moderator pihak penganjur
beserta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang rahimahullahu taala, faslun al-isti'anatu arba'u khisal. Al-isti'anat, isti'anat maksudnya adalah minta tolong. Perbuatan kita meminta tolong orang lain dalam hal yang melibatkan ibadat ada hukum. Dan hukumnya bukan sama. Ia berbeza daripada suatu keadaan dengan suatu keadaan yang lain. Al-isti'anat, minta tolong. Isti'anat maksudnya talabul aun, minta tolong orang lain dalam hal yang melibatkan ibadat. Dia ada arba'u khisal, ada 4 perkara. Yang pertamanya adalah mubahah, diharuskan. Harus minta tolong. Yang keduanya adalah wa khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Itu makna khilaful aula. Dia khilaful aula, dia tidak sampai kepada tahap makruh. Khilaful aula, hak comel begini tapi dia buat menyalahi hak yang comel. Jadi hak yang dia buat saat ni tu dah comel manalah. Sebab ada hak lagi lebih comel, lebih utama. Maka hak yang menyalahi lebih utama tu nama dia khilaful aula. Wa makruhah, dan dimakruhkan. Makruh, benda yang dilarang oleh syarak namun tidaklah berdosa. Wa wajibatun, dan wajib. Wajib maksudnya mesti kena buat. Kalau tak buat, kalau tak minta tolong, maka berdosa. Itu maksud dia. Okey, cuba kita tengok kalau dalam yang hal yang melibatkan wudu. Fal mubahatu hiya taqribul ma. Minta tolong yang diharuskan, perkara yang diharuskan dalam minta tolong. Perkara yang diharuskan dalam minta tolong ia taqribul ma, mendekatkan air. Air duduk jauh, kita minta buat mari air dekat. Lepas tu harus. Dia menjadi adat. Suatu ketika dahulu, orang tak ada air, dia minta je air daripada orang lain. Untuk kegunaan minum, untuk kegunaan bersuci. Jadi minta tolong untuk mendekatkan air, itu perkara yang biasa. Telah menjadi huruf kebiasaan, telah menjadi adat kebiasaan. Kita minta tolong orang mendekatkan air. Kalau dulu orang-orang yang masa tak ada air lah dulu, jadi kadang-kadang tuan rumah tengok budak-budak lalu, tuan rumah tak apa nak larat mana, tuan rumah kata, dek tolong tu timba air dari telaga buat main ke moci. Itu perkara biasalah suatu ketika dahulu. Jadi kalau hanya sekadar mendekatkan air, hukum dia adalah diharuskan. Wa khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, ia sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi, tuang air atas seumpama orang yang berwudu. Maksudnya nahwil mutawaddi, al-mutawaddi wa nahwihi, orang yang berwudu dan seumpamanya. Seumpamanya termasuklah al-ghasil, orang yang mandi, orang yang berwudu, orang yang mandi. Tak kira wudu wajib ke wudu sunat ke, mandi wajib ke mandi sunat ke. Yang penting ibadat yang dilakukan dengan air. Jadi khilaful aula ini ialah sabul ma. Maksudnya sabul ma, kita minta tolong orang tuang air. Kita ambil wudu, kita basuh sendiri. Awak tolong tuang air. Lebih utamanya kita tuang sendiri berbanding dengan suruh orang tuang. Baik, kita tuang sendiri, benda boleh kita buat. Kalau bak tak boleh nak buat tu, hak tu bak lain. Hak ni kita boleh buat, tapi kita minta tolong orang supaya tuang air untuk kita berwuduk. Jadi awak tuang air, saya nak berwuduk. Kita sendiri ambil wuduk, kita ronyak muka, kita basuh tangan. Tapi kalau orang tu tolong tuang kita, tolong tuang air untuk kita, maka hukum dia adalah khilaful aula. Wa makruha, dan makruh. Wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ah. Makruh pula iaitu bagi mereka yang membasuh dia akan anggotanya. Tak kira pada wuduk ke, pada mandi ke, ketika dia tidak memerlukan. Dia boleh buat sendiri. Tapi dia minta orang tolong basuh.
Pasal ni tuang je, hak ni tolong basuh. Abang nak ambil wuduk ni. Tu tolong basuh muka aku. Abang niat lah. Kawan ni pun basuh muka. Tuang sekali dia basuh muka. Hak tadi dia tuang, kita basuh muka. Hak ni dia tuang dan dia pun basuh muka kita. Siap dengan gosok lagi muka kita. Dia kata ni dalam hidung tu ada sikit dia. Awak gitu. Celah-celah mata. Kau tengok sikit. Padahal kita boleh buat sendiri. Maka hukum dia makruh. Sebab benda makruh? Sebab kita telah mengutamakan orang lain dalam hal yang berkait dengan ibadat. Jadi seolah-olah kita saat itu macam tidak suka untuk mengerjakan ibadat yang dituntut kepada kita. Basuh muka itu adalah ibadat wudu, ibadat mandi. Tiba-tiba kita suruh orang lain buat sedangkan kita mampu buat, maka ketika itu kita telah mendahulukan orang lain dalam hal yang melibatkan ibadat. Mendahulukan, mengutamakan orang lain dalam hal yang melibatkan ibadat, hukum dia adalah makruh. Dalam kaedah fiqh menyebut al-itharu bil qurabi makruh. Mengutamakan orang lain di dalam perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dalam ibadat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, hukum dia adalah makruh. Itu maksud liman yaghsilu a'dha'ah. Wal wajibatu hiya lil marid 'inda al-'ajz. Maksudnya perkara yang wajib dalam meminta tolong. Minta tolong hak wajibnya iaitu bagi orang yang sakit ketika dia tidak mampu. Dia sakit, dia tidak mampu berwudu. Sedangkan orang sakit tidak gugur kewajipan solat daripadanya. Dan syarat sah solat antaranya adalah berwudu bagi orang yang berhadas. Tiba-tiba dia tidak mampu untuk berwudu, melainkan kena minta tolong orang lain ambil wudu bagi pihak dia, maka ketika itu minta tolong menjadi wajib. Sebab bila minta tolong menjadi wajib? Kerana tidak sempurna wudu dia, melainkan dengan minta tolong, maka minta tolong juga menjadi wajib. Mengikut hukum wudu itu sendiri adalah wajib bagi orang yang nak solat ketika dia berhadas. Dalam kaedah fiqh menyebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka ia juga adalah wajib. Kemudian kitabuz zakat. Kita masuk dalam bab yang berkait dengan zakat. Jadi bab zakat ni dalam kitab Safinatun Najah disebut, bukan tak sebut, tapi sebut rekah dia. Lepas tu bab haji dia tidak sebut, bab puasa dia tidak sebut. Nanti habis bab zakat, kita pergi kepada bab puasa. Bab puasa sebenarnya bukan daripada kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh pengarang kita yang asal. Baik. Tetapi bab puasa ini di penambahan yang dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya faslun. Al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Harta-harta yang wajib padanya zakat ada 6 anwa', 6 jenis. Ada 6 bahagian, ada 6 jenis. 6 macam. 6 bagai. Jadi bermakna apabila disebut harta yang wajib padanya zakat ada 6, maka ini adalah zakat harta. Sebab kita ada zakat yang berkait, yang terikat dengan tubuh badan, ada zakat yang berkait dengan harta. Zakat yang berkait dengan tubuh badan adalah zakatul fitr. Seorang yang hidup pada penghujung Ramadan dan 1 Syawal masih lagi hidup, sedangkan dia ada lebihan daripada perbelanjaan yang diwajibkan ke atas dirinya. Orang yang di bawah tanggungannya tempoh sehari semalam, maka wajib dia kena bayar zakat yang dinamakan sebagai zakat fitr. Zakat fitr adalah zakat yang berkait dengan tubuh badan. Orang yang mati sebelum daripada terbenam matahari pada malam raya tidak wajib bayar zakat fitr. Orang yang mati selepas daripada terbenam matahari, pada orang yang mati sebelum daripada terbenam matahari tak wajib dia bayar zakat fitr. Orang yang dilahirkan selepas terbenam matahari pada malam raya juga tidak wajib bayar zakat fitr. Ini adalah zakat harta. Dia kata harta yang wajib padanya zakat, al-amwalul lati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa', ada 6. Yang pertamanya an-na'am, binatang na'am. Binatang na'am biasa kita terjemah kepada binatang ternakan. Tapi sebenarnya na'am ni kalau kita terjemah kepada binatang ternakan, terjemahan lagu tu terlalu umum. Cuma dalam bahasa kita tak ada. Kita nak terjemah dengan makna yang paling tepat.
Jadi jelas na'am ini adalah binatang ternakan yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Jadi 3 perkara ini yang dinamakan sebagai na'am. Katanya, kata pengarang kita, al-amwalu allati talzamu fiha zakah sittatu anwa'. Yang pertamanya an-na'am. Na'am unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Wa amwalut tijarah, dan harta-harta perniagaan. Seorang peniaga, dia berniaga, maka wajib dia kena keluar zakat yang dinamakan sebagai zakat at-tijarah. Yang ketiganya adalah wan naqdan. Yang pertama an-na'am. Yang keduanya wan naqdan, 2 mata wang, mah perak. Mah perak wajib keluar zakat apabila cukup nisab, cukup haul, melainkan perhiasan perempuan yang tidak melebihi kadar uruf. Perhiasan perempuan tidak melebihi kadar uruf yang dikosak untuk dipakai, maka tidak wajib zakat. Naqdan, 2 mata wang iaitu mah dan perak. Dan sama juga duit, duit kertas, duit kita itulah wajib juga keluar zakat bila cukup nisab dan cukup haul. Seterusnya wal mu'asyarat, tanaman, buah-buahan. Ada mu'asyarat ni buah-buahan dan makanan asasi, makanan yang mengenyangkan, bijiring-bijiring, makanan-makanan yang mengenyangkan, termasuk dalam mu'asyarat. Kenapa dinamakan mu'asyarat? Kerana zakat dia yang asalnya adalah sebanyak 1/10. Itu disebut mu'asyarat. Setiap benda yang zakat dia sebanyak 1/10. Jadi buah-buahan sama dengan anggur. Lepas tu yang bijiring atau gandum, bali, beras bali, benda lagi beras biasa, itu masuk dalam al-mu'asyarat. Kemudian wa amwalut tijarah, harta-harta perniagaan, peniaga apabila cukup nisab, cukup haul, wajib dia kena keluar zakat. Wajibuha, yang wajibnya, banyak mana hak yang wajib? Rubu'u ushri qimati urudi tijarah. Hak yang wajib, maksud wajibuha, perkara hak yang wajib pada harta tijarah, harta perniagaan, adalah sebanyak 1/4 daripada 1/10. Rubu'u ushur ni maksudnya 1/4 daripada 1/10. Maksud 1/4 daripada 1/10 ni, benda tu kita bagi 10 dulu. Bagi 10 dulu, habis hak tu kita bagi 4. Habis. Itu maksud 1/4 daripada 1/10. Contoh kita contoh lah. Kalau 400. 400,000. Contoh pitih 400,000. Pitih 400,000. Okey, hak 400,000 kita bagi 10 dulu. 400,000 kita bagi 10. Jadi bermakna kalau 400,000 kita bagi kepada 10, jadi 40,000 lah. Jadi 40,000. 40,000 tu kita bagi kepada 4 pula. 40,000 bagi kepada 4, jadi bermakna 10,000. Itu makna 1/4 daripada 1/10. 1/4 daripada 1/10 qimah, harga. Urudi tijarah, barangan perniagaan. Kira harga dia. Harga barangan perniagaan. Modal dia. Lepas tu warikas. Dan rikas juga harta yang wajib kena keluar zakat. Apa maksud rikas? Rikas ini adalah dafinul jahiliyah. Maksud dia dafinul jahiliyah, harta yang ditanam oleh pok jahiliyah. Jadi kita buka tanah, kita dapati ada payang dalam tanah, emas banyak dalam tanah. Kita tengok tarikh tu adalah sebelum daripada datang Islam. Sebelum daripada datang Islam. Maka itulah yang dinamakan sebagai rikaz. Wal ma'din, dan mah perak yang dia boleh baca ma'din, boleh baca ma'dan. Galian mah perak.
Maksudnya kita cari emas, kita dapat emas, kita cari perak, kita ayuk emas, ayuk perak, boleh. Maka itu yang dinamakan sebagai ma'din, wajib kita kena keluar zakat sebanyak 2.5% ataupun 1/4 daripada 1/10 ataupun 1/40. Selain daripada emas perak, tak wajib keluar zakat. Besi tak wajib keluar zakat. Timah tak wajib keluar zakat. Kemudian, jadi kalau kira kita tak ada dah. Habis dah ni. Kita matang Safinatun Najah sebab masuk dalam kitab Saum. Kitab Saum ini bukan bahagian yang dikarang oleh pengarang kitab matan Safinatun Najah, iaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Bukan hak ni sambungan kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam. Boleh kita buka soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sembahyang sunat yang boleh kita nak gabungkan niat. Maksudnya kita nak buat satu, lepas tu kita nak gabungkan beberapa niat. Kita nak faham bab ni kita kena faham ibadat solat sunat ada ibadat solat maqsudun bidzatiha, ada ghairu maqsudin bidzatiha. Ataupun yang pertamanya maqsudatun bidzatiha, yang keduanya ghairu maqsudatin bidzatiha. Ada sembahyang sunat yang memang diqasak. Zat sembahyang itu. Maksudnya diqasak, tuntutan daripada syarak untuk mukallaf mengerjakan zat solat itu. Dia ada yang selagi bukanlah maksud zatnya. Maksudnya benda? Maksudnya bukanlah syarak tuntut kepada kita solat secara khusus, bahkan solat secara umum. Mana-mana solat sudah memadai. Kita buat contoh. Solat maqsudun bidzatiha. Contoh sembahyang sunat rawatib, maqsudun bidzatiha. Sebab itulah sembahyang sunat rawatib kita tidak boleh nak gabungkan. Kita ada sunat rawatib qabliyah, kita ada sunat rawatib ba'diyah. Kita qabliyah tu kita sebelum daripada sembahyang zuhur kita nak sembahyang. Lepas tu kita nak sembahyang lepas daripada sembahyang fardu zuhur. Kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur, sunat ba'diyah asar. Sunat ba'diyah zuhur. Lepas tu kemudian kita nak sembahyang 4 rakaat. Nak buat 8 lah. Tapi kita kata gabung dulu dah. Jadi saja aku sembahyang sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat sekali dengan sunat qabliyah zuhur. Boleh ke tak? Tak boleh. Kerana sunat ba'diyah adalah maksudun bidzatiha. Dituntut zat dia secara khusus. Contoh selagi sembahyang yang tidak diqasadkan zat dia secara khusus, bukan tuntutan sembahyang secara umum adalah sembahyang tahiyatul masjid. Bila kita masuk dalam masjid, sunat kita sembahyang 2 rakaat yang dikenali sebagai tahiyatul masjid. Adakah sembahyang tahiyatul masjid ni sembahyang yang khusus ataupun apa juga sembahyang yang kita laksanakan ketika kita masuk dalam masjid sudah memadai? Jawapannya, tak kira lah sembahyang dia yang kita buat sudah memadai. Sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Okey, kembali kepada contoh yang kita nak contoh untuk memahami persoalan. Orang tu dia masuk dalam masjid, dia niat sembahyang qabliyah. Okey, dia niat sembahyang qabliyah. Maka dapatlah pada sunat qabliyah. Tapi dalam masa yang sama dia gabungkan dalam niat adalah sembahyang tahiyatul masjid. Maka dapat juga pahala tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ni bukanlah satu sembahyang yang dituntut secara khusus zat dia. Bukan asal ada sembahyang ketika kita masuk dalam masjid, maka boleh memadai, dikirakan sebagai tahiyatul masjid. Kemudian, boleh tak kita nak gabung di antara sembahyang sunat qabliyah ba'diyah isya dengan sembahyang witir? Boleh ke tak? Jawapannya tidak dibolehkan. Kerana sembahyang witir adalah maqsudun bidzatiha. Begitu juga
sembahyang rawatib adalah maqsudatun bidatiyah. Sembahyang yang dia qasdkan dengan zat dia. Dia qasdkan zat dia secara khusus. Berbeza dengan sembahyang taubat. Sembahyang taubat boleh kita, sebab sembahyang taubat adalah sunat mutlak. Jadi boleh kita bertaubat dalam mana-mana sembahyang. Wallahu a'lam. Hukum membaca Al-Quran ketika haid adalah diharamkan, tapi biqasdil Quran, dengan qasad Quran. Kemudian, perempuan yang haid dia nak baca Al-Quran, boleh ke tak? Kalau qasad zikir, jawapannya kalaulah ayat itu memang digunakan untuk berzikir, maka hukum dia adalah dibolehkan. Ataupun ayat tersebut digunakan untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah sebagai contoh. Maka orang haid dibaca bukan dengan qasad ayat Quran tapi dengan qasad doa ataupun zikir, maka dibolehkan. Itu tidak menjadi masalah. Adapun membaca ayat Al-Quran yang bukan digunakan untuk berzikir, bukan digunakan untuk berdoa, tapi dengan qasad zikir, bukan qasad Al-Quran. Adakah dibolehkan bagi perempuan yang haid? Dalam masalah ini ulama berbeza pandangan. Ulama mazhab Imam Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, tapi ini bukan pandangan muhtamad, bahawasanya kalau bacaan ayat Quran itu susunan dia tidak ada selain daripada Al-Quran. Pada selain Al-Quran tak ada susunan dia, hanya Quran saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tak ada susunan dalam percakapan Arab cakap lagi. Hanya ada ayat Al-Quran saja. Baik. Jadi kalau begitu keadaannya, susunan dia tidak ada pada selain daripada Al-Quran, hanya ada dalam Quran saja. Dalam bab ni ulama berbeza pandangan. Ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan. Pandangan mu'tamad dibolehkan. Dibolehkan dengan niat zikir. Start daripada awal Quran sampai akhir, niat zikir dibolehkan. Dia baca. Bukan dia niat Quran. Apatah lagi kalau sekiranya susunan dia saat itu ada pada selain daripada Al-Quran. Bukan hanya dalam Quran sahaja. Wallahu a'lam. Boleh tak? 2-3 soalan lagi boleh. Apabila yang pertama sekali kita kena faham, orang sedekah kepada kita ia lain daripada kita minta sedekah. Hukum kita minta sedekah sedangkan kita telah ada duit, hukum dia adalah haram. Kalau kita minta sedekah sedangkan kita telah ada duit, hukum dia adalah haram. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man sa'ala an-nas takathura fa innama yas'alu jamra. Sesiapa yang meminta daripada manusia untuk memperbanyakkan, dia ada dah tapi nak perbanyakkan duit dia, harta dia, dia minta lagi orang, maka sesungguhnya dia telah meminta berapi neraka. Jadi hukum dia adalah haram. Tetapi kalaulah orang sedekah kepada kita tanpa kita meminta, maka hukum dia tidak menjadi masalah. Bahkan comel pula kita ambil kerana kita nak bantu dia melakukan kebaikan. Okey. Kemudian apabila kita ambil, jadi milik kita. Kita pun sipang orang ni kita, sipang orang ni kita, sipang orang ni sipang. Memang dia pakai ekonomi kali. Pakai ekonomi boleh ada belanja kuat. Okey. Kemudian cukup nisab. Lepas tu cukup pula setahun. Wajib tak keluar zakat? Wajib kena keluar zakat. Kerana cukup syarat wajib zakat pada ini. Wallahu a'lam. Kerana sekali lagi, okey, lepas daripada kita kecil, kita lakukan proses istibrak, tapi jangan berlebih-lebihan, bimbang berlaku, kemudian akan terjadi penyakit waswas.
kita istibrak dengan berdeheng ke, dengan gosok sikit-sikit ke. Baik, lepas daripada kita istibrak dan kita bukan jenis penyakit kecing dedah, maka kita ambil air, kita reji sikit di atas kain. Lepas daripada tu, lepas kain dekat dengan kemaluan, lepas daripada tu kalau kita tengok ada air, maka anggapkan air tersebut sebagai air yang kita percikkan tadi. Abaikan was-was, jangan ikut was-was. Kalau kita ikut, dia semakin hari semakin teguh. Wallahu a'lam. Bagaimanakah untuk kita khusyuk dalam solat? Tadi ada soalan dan kita baca sikit betul ada soalan. Tadi ada soalan bagaimana untuk khusyuk dalam solat. Yang pertama sekali, untuk khusyuk dalam solat, untuk hadir hati ketika kita solat, untuk khusyuk dalam solat, yang pertama sekali kita cuba hilangkan segala perkara yang boleh mengganggu kita dalam solat. Hilangkan. Sebab itulah Nabi SAW kata, la salata, tidak ada solat yang sempurna ketika ada makanan. Tidak ada solat yang sempurna bagi orang yang menahan kencing dan berak. Kerana pemikiran dia akan sibuk kepada makanan, sibuk kepada kencing, sibuk kepada berak ketika dia nak solat. Jadi yang pertama, dia kena selesaikan perkara tersebut terlebih dahulu sebelum daripada dia masuk dalam solat. Yang pertama. Yang keduanya, ketika dia mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar, melebihi segala-galanya, maka dia kena baca serta dia kena hadirkan dalam hati makna bagi perkataan tersebut, iaitu apa juga kesibukan dunia sebelum daripada dimasuk dalam solat, semuanya kecil berbanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang Maha Besar ini tidak boleh diambil, dibuat sambil lewa ibadat kepada dia. Jadi adalah suatu benda yang cukup tak comel ketika ada benda yang mulia, patut ada benda yang tidak mulia, tiba-tiba kita mengutamakan, kita ambil fikir tentang benda yang tidak mulia dan kita mengabaikan benda yang mulia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, kita cuba menghayati setiap makna bagi bacaan dalam solat. Kemudian kita cuba menghayati makna bacaan bagi setiap bacaan kita dalam solat. Kemudian benda lagi yang boleh kita sebut. Kemudian kalau sekiranya mari lintasan hati, maka kita kena tolak. Lintasan hati mesti kita kena tolak. Lintasan hati ia tidak menafikan khusyuk. Mari lintasan. Tapi kalau kita layang kepada lintasan, maka itu akan menafikan khusyuk dalam solat. Wallahu a'lam. Mari je. Sebab anak mari. Berhubung Ustaz Fendi. Tapi lelaki aja puan tak ada. Boleh. Hukum jual beli dalam surau. Hukum jual beli dalam masjid jelas dilarang oleh Nabi SAW. Bukan Rasulullah SAW suruh kita doa kepada orang yang berniaga dalam masjid, semoga Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan pada perniagaanmu. Manakala hukum jual beli dalam surau, kalau surau itu bukan fungsi dia seperti masjid, maka jelas hukum dia adalah dibolehkan. Kalau fungsi dia seperti masjid, maka berlaku khilaf. Sebaik-baiknya elokkan. Wallahu a'lam. Boleh. Kerana sekali lagi, kita ada zakat naqdan dan kita ada zakat ma'din ataupun ma'dan, boleh berkata. Naqdan ni mata wang. Okey. Kita kata mah dan perak tu, mah dan perak. Jadi kita beli mah, kita beli perak. Orang hadiah kepada kita mah. Orang hadiah kita perak. Lepas tu cukup nisab, cukup haul, tu dipanggil zakat naqdan.
mata wang. Sebab dulu mata wang dulu daripada mah dan perak. Manakala ma'dan ni kita cari mah daripada bumi, maka dapat mah tersebut, maka wajib kita kena keluar zakat. Itu perbezaan di antara zakat naqdan dengan zakat ma'din. Dia mihrab masjid, ya dikira masjid, mihrab masjid. Mihrab masjid dikira masjid. Sebab mihrab memang tempat yang disediakan, yang dibuat dan disediakan untuk solat. Mihrab. Jadi kalaulah nelayan tu solat atas bot. Rasanya soalan daripada Rushdang tadi rasanya. Tak perlulah nelayan Rushdang kalau nak bingai jarang-jarang tu, tak apalah. Jadi kalaulah dia gingai di solat atas bot, dia kalaulah orang yang biasa ngai, dia akan faham lah. Dia kita bot ni, kita duduk kalau duduk tengah laut ni, dia akan ikut arus. Dia ikut arus. Jadi kalau arus balik, fahamlah dia ikut arus. Jadi maksudnya dia tidak musim petang lagu tu, mereka kalau arus musim. Biasa ikut arus je lah. Biasa kalau kita berhenti lah, kalau kita berhenti tu. Jadi sebenarnya kalau arus musim pun, kita mesti lagi boleh lah kita nak paling dada kita kepada arah kiblat. Okey. Jadi pendek kata, kesimpulan daripada jawapan kepada soalan yang diajukan, kiblat wajib kita kena hadap dalam solat. Apa jelas, walli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hendaklah menghadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Wajib kena hadap kiblat. Dan salah satu daripada syarat sah solat adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat bagi orang yang mampu. Jadi duduk atas perahu ke kapal ke, dia masih lagi mampu untuk menghadap kiblat. Apabila perahu berpaling arah musim, maka dia kena paling juga dada dia. Kalau dia tidak paling sedangkan dia mampu untuk berpaling, maka jelas dia telah meninggalkan perkara yang menjadi syarat sah solat dia. Wallahu a'lam. Boleh seseorang membayar zakat sebelum cukup haul dengan syarat setelah daripada cukup nisab. Tapi kalau nisab tak ada lagi, maka tak boleh dia bayar zakat sebelum daripada haul. Kerana apabila cukup dah nisab, maka ada dah satu daripada sebab wajib zakat. Nisab kan antara sebab wajib zakat kan. Jadi ada dah. Tapi kalau belum lagi cukup nisab, lepas tu tidak keluarlah zakat, sedangkan tak cukup lagi haul, maka itu tidak sah. Kerana dia telah mengeluarkan zakat sebelum daripada wujud dua sebab wajib zakat. Wallahu a'lam. Ia sama je dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan apabila orang tu sempat satu juzuk daripada Ramadan dan satu juzuk daripada Syawal. Maka masuk awal Ramadan boleh dah tidak bayar zakat fitrah sebab dia sempat dah satu daripada dua. Tapi kalau sebelum daripada Ramadan tak boleh. Kerana belum lagi ada sebab zakat fitrah. Wallahu a'lam. Kerana tak faham. Sekali lagi. Okey. Adakah sah solat jamak takhir di rumah kerana bermusafir? Yang pertama sekali, kita kena faham, kalaulah kita sampai dah di rumah, yang mana rumah kita saat itu adalah kampung halaman kita, tempat kita bermustautin, maka putus dah safar. Jadi apabila putus dah safar, maka tidak boleh lagi kita mengambil rukhsah safar. Macam mana orang nak mengambil rukhsah safar sedangkan safar dia telah putus? Jadi kan bertentangan.
awak jamak kerana bermusafir. Dan sekarang ni awak musafir ke tak? Tak musafir dah. Jadi macam mana awak mengambil rukhsah safar sedangkan awak sudah tidak bermusafir? Itu kita kena faham yang pertama. Yang keduanya, melakukan jamak takhir di kampung, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i di rumah kita, melakukan jamak takhir di rumah kita. Kita dalam perjalanan kita niat nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Masuk asar, kita pun tak berhenti di masjid. Kita terus masuk dalam kampung kita. Balik di rumah, kita pun sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah tidak lagi dinamakan sebagai jamak takhir dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan zuhur itu jatuh qada. Dalam mazhab Imam Syafi'i, zuhur itu jatuh qada. Tidak lagi dinamakan sebagai jamak takhir. Kerana syarat jamak takhir mesti selesai dua solat itu ketika bermusafir. Selesai dua solat itu ketika dia sedang bermusafir. Dalam kitab Safinatul Najah dia sebut apa ni? Syurutut ta'khir ithnan. Syarat ta'khir dua. Yang pertamanya adalah niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Kena niat jamak ta'khir sedangkan masih lagi berbaki waktu solat yang pertama, kadar yang telus untuk solat yang pertama dalam waktu. Lepas tu wa dawamul udhri ila tamamit thaniyah. Mesti kena kekal uzur bermusafir sehingga sempurna solat yang kedua. Biar selesai dua solat barulah sampai di kampung. Jadi kalau belum lagi selesai dua solat, tiba-tiba sampai kampung, maka tidak lagi dinamakan jamak takhir kerana bermusafir. Tidak dinamakan jamak takhir kerana bermusafir, bahkan mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i jatuh qada. Cuma ulama mazhab Imam Syafi'i khilaf. Adakah perbuatan dia sengaja tidak melakukan solat jamak sebelum daripada masuk kampung, dikirakan satu dosa ataupun tidak? Dikirakan satu dosa ataupun tidak, ni berlaku khilaf. Pandangan hak yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj adalah pandangan yang lebih kuat, pandangan yang lebih dekat dengan kaedah mazhab Imam Syafi'i adalah perbuatan tersebut tidak ada dosa. Cuma semayang itu tidaklah dinamakan sebagai semayang jamak takhir kerana bermusafir. Perbuatan itu tidak berdosa. Namun adalah pandangan sebagian ulama kata salah. Walau bagaimanapun pandangan yang kuat kata tidak salah. Jadi solat yang dilakukan ketika sampai kampung hukum dia sah. Tapi dengan syarat dia tidak boleh lagi buat qasar. Dia kena buat empat. Kalau buat qasar atau sepakat mengatakan tidak sah kerana qasar hanya khusus untuk orang yang bermusafir. Sekarang ni dia tidak lagi bermusafir. Wallahu a'lam. Jadi seorang orang tua yang lanjut usia, kadang-kadang hilang ingatan, kadang-kadang dia ingat. Okey, cara dia gini, apabila masuk solat, waktu solat, kita suruh dia solat. Kita bantu dia solat. Kalau dia tak tahu, kita nampak macam zahirnya dia macam tu hilang ingatan, tak apa. Gugurlah kewajipan atas dia. Gugur kewajipan atas dia kerana dia hilang ingatan. Wallahu a'lam. Dia pada asalnya kita boleh tanam di mana-mana. Dia tidak syarat tanam di perkuburan. Walaupun sebaiknya tanam di kawasan perkuburan lah. Tapi tidak disyaratkan tanam di perkuburan. Cuma kalaulah kita tanam pada tanah orang, maka jelaslah kalau tuang dia tak bagi, maka kena pinjamkan lah. Allah Allah. Khilaful aula. Khilaful aula. Menyalahi hak yang lebih utama. Apa hak yang dituntut kepada makmum adalah mendengar bacaan imam. Allahu a'lam. Musafir tidak sampai dua marhalah tidak boleh qasar salat. Kerana
pada asalnya sembahyang itu adalah tamam. Dibolehkan bagi orang yang bermusafir yang cukup 2 marhalah. Sebab itulah kalau kita belajar, ada dalam kitab atas Safiinatul Najah dia ada sebut syurut, syarat-syarat qasa. Yang pertamanya antakuna salatu rubaiyatan. Bahawa solat itu adalah solat yang disebutkan kepada pak patu wa ayyakuna safaruhu marhalatain. Kemusafiran dia mesti kena cukup 2 marhalah. Jadi kalau tak sampai 2 marhalah, qasa. Dia nak qasa solat. Sebab musafir tersebut belum lagi menepati permusafiran yang mengharuskan qasa solat. Wallahu a'lam. Kita bangun terlewat tidur, sebab mengapa kuat sangat malam, baca kitab pula, murajaah pula, tu jarang lah berlaku. Tu memang jarang lah. Tu berlaku. Tapi biasanya duduk layan WhatsApp, duduk layan Facebook, tengok malam, sampai tidur lewat. Kemudian, esok bangun lewat, terbangun lewat. Jadi maafkanlah, tak ada masalah. Cuma wajib dia kena qada dulu. Adakah boleh dia saat itu buat benda lain dulu? Jawapannya boleh. Kerana benda qada tidaklah wajib dilakukan dengan segera bagi orang yang tertinggal solat fardu dengan keuzuran. Tidur termasuk dalam keuzuran. Baik. Ketika dia nak qada solat, adakah wajib dia niat qada? Jawapannya tidak wajib. Dia solat ni tidak wajib kita niat tunai bagi solat tunai, dan tidak wajib kita niat qada bagi solat qada. Wallahu a'lam. Hukum buka tabung infak untuk ibadah korban. Di ibadah korban ini adalah ibadah yang diwajibkan kepada individu. Yang diwajibkan, yang disunatkan kepada individu. Jadi kalaulah individu itu tidak mampu, maka tidak perlulah dia nak minta dengan orang. Tak perlulah. Sebab bab minta-minta ni, sebenarnya kita tidak boleh hajar sangat minta. Minta dengan orang. Sebab agama kita, di antara sifat yang comel adalah sifat iffah. Sifat menahan diri daripada meminta-minta. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita dan puji dalam Al-Quran terhadap para sahabat kerana mempunyai sifat tersebut. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang kaya menganggap orang yang tidak tahu keadaan mereka menganggap mereka kaya. Sebab mereka tidak, mereka bersifat ta'affuf. Mereka tidak meminta. Meminta melainkan untuk maslahah. Untuk maslahah agama, bukan untuk peribadi kita atau bab lain. Untuk orang-orang yang majlis ilmu ke, untuk madrasah ke, untuk pondok ke, untuk tahfiz ke, apa tidak menjadi masalah. Untuk individu ni sebenarnya memang benda yang tidak comel. Okey, kemudian bab ibadat ni kita kena faham, ibadat korban tidaklah dibebankan kepada kita ketika kita tidak mampu. Kita nak minta orang tu, minta orang ni, tidak dibebankan kepada kita. Maka tidak perlulah buat sampai kepada. Dan kalau kita minta pun sekali tu, nak buat korban untuk siapa? Jadi siapa individu yang kita akan buat korban? Mungkin NGO ke, persatuan ke, dia minta dengan orang, maka dia akan bagi pula kepada individu-individu tertentu untuk buat ibadat korban. Begitulah kaedahnya. Tapi kalau kita nak bagi kepada individu tertentu untuk buat ibadat korban, maka daging itu boleh kepada dia. Jadi sebenarnya banyak benda yang perlu ditelitilah, benda yang kita sebut saat ini. Tapi bukanlah kita kata sampai kepada haram, tapi perbuatan itu sebenarnya bukanlah perbuatan yang dituntut di dalam agama. Wallahu a'lam.
kita kena faham kampung ibu bapa kita, kampung asal kita saat ini tu kadang-kadang adalah tempat kita bermustautin, kadang-kadang tidak lagi tempat kita bermustautin. Contoh, kampung asal kita adalah di Gombadok itulah. Contoh Gombadok. Dekat Yuniza, tepi Yuniza. Tapi contohlah kampung halaman kita situ. Ibu bapa kita duduk situ. Dan kita pun pergi belajar mana-mana pun memang hati kita nak balik dari situ lah. Maka tempat kampung ibu bapa kita, kampung halaman kita, kampung kita membesar, itu adalah tempat kita bermustautin. Bila tempat kita bermustautin, kita pergi musafir di mana-mana pun, kita kata daripada Gombadok kita pergi ke Lumpur. Okay, tak apalah. Balik daripada Lumpur, kita nak balik di Gombadok. Jadi dalam perjalanan kita boleh jamak qasar, tapi sampai saja di kampung kita, di Gombadok tu besar. Sampai jadi kampung kita, permulaan nak masuk kampung kita, maka permulaan binaan-binaan rumah kita nak sampai kepada binaan-binaan rumah dalam kampung kita, maka putus safar. Bila putus safar kita, maka tidak boleh lagi kita jamak dan qasar. Bila safar dalam perjalanan tu boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalaulah kampung kita di Gombadok, kemudian kita dapat kerja di mana, kita kata di Negeri Sembilan ke, di Selangor, tu tak kira lah. Dapat kerja sana. Bukan setakat dapat kerja, jumpa pula pasangan hidup sana. Kemudian jumpa pasangan hidup kata kita buat rumah sini ya. Jadi dia pun ikutlah. Ikut. Jadi buat rumah di sana. Lepas tu kita pakai nak bermusautin di sana lah. Manakala tempat rumah hayat sana itu bukan lagi tempat dia bermusautin. Jadi kalau dibalik di tempat rumah ayah dia, hanya kurang daripada 4 hari, maka sampai tu belum lagi memutuskan safar. Bila belum memutuskan safar, boleh dia jamak qasar di rumah ayah dia. Kalau putus safar, tak boleh. Contoh, dia niat untuk tinggal di rumah ayah dia 4 hari ke atas. Maka sampai dia, maka tidak boleh lagi dia buat jamak qasar. Jadi kalaulah dia melewatkan sembahyang jamak takhir sehingga dia buat di rumah ayah dia, sedangkan dia nak duduk lama di rumah dia 4 hari ke atas, maka perbuatan dia sembahyang zuhur kayak gitu bukanlah dikirakan sebagai jamak kerana dia telah tidak dinamakan orang musafir. Itu dah safar dia. Bahkan sembahyang zuhur itu jatuh qada. Baik, wallahu a'lam. Last soalan, last. Baik. Dia menambah hukum qawli selain daripada takbiratul ihram, selain daripada salam, ia tidak membatalkan solat. Jadi kita baca tahiyat 2 kali, dia tidak membatalkan solat. Kalau takbiratul ihram, itu batal solat lah. Kalau kita takbir kali pertama, kali kedua kita takbir masuk pula dalam solat, dia membatalkan solat. Sama juga dengan kita bagi salam. Bagi salam dengan bagi salam. Tengah-tengah solat dia bagi salam. Tak boleh lah. Sebab bagi salam ni dia mengeluarkan kita daripada solat. Jadi kalaulah dia mengulangi baca tasyahud akhir atau mengulangi baca Fatihah, dia tidak membatalkan solat sebenarnya. Yang membatalkan solat adalah dia menambah hukum fi'li. Wallahu a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi a'malina, barik lana fi awqatina, بارك لنا في علمنا، بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل.
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. جميل.